Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ukuran kita nak sambal balik kitab kita ni, cuma hari ni nak bincang ijtihad dalam menentukan air dan tanah dipakai untuk bersuci lah. Cumanya sebenarnya kita dah bincang lah air banyak setengah mana dua kalah tu. Semuanya ada satu riwayat dah. Idza balghal ma' qullataini bi qidali hajrin lam yanjusna. Artinya apabila air itu sampai dua kalah dengan kulah hajar, tidaklah dinajiskannya oleh sesuatu. Hadis riwayat Syafi'i, Tirmizi, Baihaqi dan dari Ibnu Umar lah. Masalahnya hadis ni tak tahu kuat sampai mana lah. Hajar ni ia guna telaga hajar. Apa kalau hajar tu ia kira dekat dengan kota Madinah. Hajar ni kampung yang dekat dengan kota Madinah. Satu kalau hajar tu sama ada 2,5 geriba dengan geriba Hijaz. Dan satu geriba Hijaz tidak lebih daripada 100 liter. Jadi 100 liter maksimum ni tu. Kalau 100 liter satu geriba dia kata 2,5, 2,500, 250 liter lah kira-kira kan. Kalau kita kira 5 geriba, ada dia bukan 2,5 tu. Maka 2 kalah Hijaz tu dia takar dengan geriba Hijaz, maka menjadi 5 geriba. Jadi 500 liter lah. Kita kata 500 liter air dah. Cuma kurang dia kata sini, lebih kurangnya 2 kalah ni setengah sehasta ni, sehasta tengah lah. Sehasta 1/4, betul setengah sehasta 1/4 ataupun sehasta ni jari gaya. Ni jari dah. Sehasta gini nah, ni jari sikit dah. Satu ni lah panjang, lebar, darat dan dalam dah. Lebih kurang lah. Ada dekat ukuran berdasarkan sentimeter dah, 90 berapa sentimeter dah. Ada boleh lihat dalam fiqh Islami adil lah tu lah dah. Cuma tu ijtihad lah, dalilnya tidak berapa gagah dari segi dasar situ dah. Tapi terpaksa berijtihad lah. Dalil lemah sikit pun dia ada pandangan lain, ulama tetap berijtihad lah. Menentukan bahawa itulah lebih kurangnya dikatakan 2 kalah lah, kira air banyak. 2 kalah ni kira air banyak. Setara mana banyak hak tu ijtihad nama. Cuma kita ni kalau kita waswah, setara mana kalah kita tu kita kira lebih kurang lah, kira lepas. Pasal ni tu pun berdasar ijtihad, dalil tidaklah sahih kuat benar dah. Yang pentingnya tidak berubah warna, bau dan rasa dah. Tu kaedah. Baiklah kita sama balik hari ni. Ijtihad dalam menentukan air dan tanah yang dipakai untuk bersuci dah. Pada pada menyatakan ijtihad pada barang yang serupa daripada air atau tanah yang suci, menyucikan dengan yang kena najis atau dengan yang musta'mal atau barang sebagainya. Jadi kita nak bincang tu lah. Bermula apabila serupa atas seorang air atau tanah yang suci, menyucikan dengan yang kena najis atau dengan yang musta'mal, maka hendaklah dia ijtihad. Jadi mengusahakan bicaranya dan perkasanya, usahalah dengan sehabis-habis bicara dan perkasa pada menentukan yang suci dengan alamat yang membezakan antara yang suci dan yang kena najis. Maka mana yang suci pada zonnya hendaklah dipakainya akan dia kena ijtihad dah. Kita lah mana pun jadi ijtihad kena ulama ijtihad. Nanti kau takdir semua dan kita kena usaha lah. Kalau ada orang alim, ada orang yang bijak pandai boleh tentukan, tak apalah. Kalau kita duduk sini couple lah ataupun di rumah kita ni, kita terpaksa ijtihad lah. Cakap nak tanya ustaz semua dah. Jadi dia kata dah, apabila ada tanah atau air yang suci dan dapat dipakai bersuci, dan tanah dan air kena najis, air suci, tanah dah ada air suci, dan dapat dipakai bersuci, dan tanah dan air kena najis atau yang musta'mal dah. Nak tentukan mana kena najis, mana tidak kena najis, maka hendaklah berijtihad dah. Kena buat putusan lah. Ijtihad ni buat putusan. Jadi dengan mengerahkan daya fikirannya dah, dengan untuk menentukan mana yang suci dan mana
dengan mencari tanda-tanda yang membezakan antara suci dengan yang kena najis. Tengoklah bau dia, rasa ikhtiar lah. Dan yang suci menurut dugaan kuat zon yang dipakai dia kena usaha lah setayuk payah dia dah. Soalan, adakah ijtihad pada menyangan demikian itu wajib atau ia atasnya atau harus ia baginya? Baik cik pula wajib ke sunat kita nak ijtihadnya ke pakar-pakar. Asal suci kau gitu nih. Apakah ijtihad dalam ini hukumnya wajib baginya atau hanya kebolehan saja? Harus nih. Jawapannya, jika tiada kuasa ia atas menghasilkan yang suci, menyucikan dengan yakin, maka ijtihad itu wajib. Atasnya, sama ada waktu itu lagi luas atau sudah pecik, pendek lah. Dan jika kuasa ia atas menghasilkan yang suci, dengan yakin seperti adalah ia di tepi sungai atau sampai air itu dua kalah dicampurkan keduanya, dan tiada berubah, maka ijtihad itu harus baginya kerana berpaling kepada memakai yang dizonkan serta didapat yang diyakinkan itu harus jua atas qaul yang muktamad, kerana bahasanya setengah daripada sahabat Rasulullah SAW adalah ia memakai akan zonnya yang hasil daripada mendengar pada samanya dah. Sahabat serta kuasa atas yang diyakinkan itu mendengar daripada Nabi SAW, maka demikian itu bersalahan dengan hukum qiblah. Maka tidak harus berpaling kepada ijtihad pada menentukan dia serta atas yakin dengan musyahadahnya umpamanya. Kita baca dulu. Apakah ijtihad dalam hal ini hukumnya wajib baginya atau hanya kebolehan? Jawapan, jika ia tidak dapat milih mana yang suci lagi menyucikan dengan secara yakin, kita boleh nak pilih. Maka ijtihad itu wajib baginya. Jadi kena rasa, kena terus lah. Tengok tak ada tahik ke dekat-dekat tu ke, ataupun rasa bau, ini yakin. Baik waktu solat masih luas ataupun sudah sempit, kena ijtihad dulu lah. Dan jika ia dapat milih yang suci dengan yakin, seperti orang berada di pinggir sungai, atau air itu cukup dua kolah yang dicampurkan dengan tidak berubah, maka ijtihad itu kebolehan baginya. Jadi kalau benda tu ada dah, maksudnya harus saja dan ijtihad. Kita dekat dia pakai capu lah ni. Pakai capu cukup dua kolah gak, tak ada berubah warna. Dikira air banyak, tak wajib usul lah, kira suci lah ni. Kalau banyak air banyak tak masalah. Kira becin ni kira sikit lah. Kerana ia mengambil yang diduga yang kuat dan menemui yang diyakinkan itu kebolehan saja dah. Jadi dia ada air banyak, tak ada masalah lah dah. Berdasarkan kawan pendapat yang dikuatkan kerana sebahagian sahabat selalu pergunakan juga keras zon dengan mendengar keterangan orang lain sahaja. Sahabat ni kita bicara dah ni. Dia tidak detail sangat sahabat ni no. Lepas tu masalah kita hak zaman lepas tu kan. Jadi was-was pula. Sahabat tak terima was-was dah. Gak dia naik utah dan kecing berak utah kuda ke apa dah mai gitulah pergi semua sahabat. Cakap tak mecik sikit aku dah. Nabi pun tak royak dah. Begitu juga cara sahabat tu kita tengok mudah sangat dah. Tadi kalau cuci air tu atas orang dengar orang kata je dah, tak payah ijtihad ke apa. Kata tak ada najis ke apa, dia pakai ya lah dah. Selagi tak nampak ain yang jelas ada najis, sahabat kira boleh pakai lah air semaya buat cuci ke apa dah. Baik dengan sama sahabat untuk mendapat kaedah hakikat atau dengan mendengar keterangan Nabi SAW. Kadang-kadang pakai abuh Nabi gitu tak ada bincang banyak sangat. Hal ini berbeza dengan hukum kiblat. Kiblat lah ya. Maka tidak boleh memakai ijtihad dalam menentukan arah kiblat apabila telah diyakinkan dengan hatinya. Dia gini yang kiblat ni kena usaha lah. Jangan kita memandang kat si dululah dak. Kalau duduk Malaysia entah sikit banyak masjid dah. Dulu jemput ke apa? Kalau kita tak bawa kompas tahu mana pun kita tengok dah. Bukan peta dia tu dah. Kita pergi kat stesen kereta api kat tengok peta dia. Mana arah utara, mana selatan dah. Kita duduk mana dalam stesen kereta api. Kita akan cek lebih kurang baru kita tahu lebih kurang kiblat. Kena usaha, kena ijtihad. Setakat yang mampu lah. Tapi apa-apa kena yakin lah pasal kiblat ni dia boleh kena ikhtiar biar tertentu dah. Dan kita pakai lebih kurang saja dah. Terutama dalam mazhab kita sangat tegas lah. Mazhab Hanafi arah saja no. Arah bukan jihad. Bukan ain, jihad arah saja dah. Itu mazhab Hanafi mudah sikitlah. Okey, habis itu dah. Soalnya,
Apabila harus, boleh saja dah. Harus bagi seorang ijtihad pada dua air yang serupa itu, maka adakah harus baginya memakai salah satu daripada keduanya dengan tiada ijtihad? Boleh nak pakai. Apabila kebolehan bagi seorang berijtihad dengan menentukan dua macam air yang serupa, apakah boleh makan sesuatu dan kedua air itu dengan ijtihad? Maksudnya air dua, ada dua kolah ke dua basing ke tak? Mana suci tak tahu dah. Jadi adakah dia kena ijtihad? Tu boleh pakai dua-dua tak boleh ijtihad ke apa dah. Jawabnya dah. Tiada harus baginya yang demikian itu dan tiada harus pula baginya berpegang atas barang yang jatuh dalam hatinya pada sucinya dengan tiada zahir alamat. Maka jika dipakainya akan dia dengan tiada ijtihad, tak sah nak kaji dah. Atau dengan tiada zahir alamat, nescaya tiadalah sah taharahnya. Itulah ambil semaya ke suci ke apa dah. Dengan dia tiada sah taharahnya dengan dia, dan jika nyata kemudian bahawa air yang dipakainya itulah yang suci sekalipun, tak sah juga. Dan seperti demikianlah itulah jika ijtihad ia dan dipakainya yang dizankan akan sucinya, kemudian maka nyatalah salah zonnya, salah sangkaannya, tiadalah sah taharahnya dengan dia kerana tiada kebilangan bagi zon yang nyata salahannya. Jadi jawab dia tidak boleh baginya buat demikian pakai tok soho. Ada dua basic ni, dua dia anggap tak cukup dah dua kolah. Kalau cukup dua kolah, kira hak mana so kalau kolah dua kolah tak apalah, selagi tak nampak najis, tak berubah warna, tak berubah rasa, tak nampak pelik ke apa, kira suci lah. Kalau dua kolah hak tiba isunya, hak tak cukup dua kolah. Jawabnya tidak boleh baginya perbuat demikian pakai gomo ikut tak usaha tak cek molek dulu dah, pakai saja. Dan tidak boleh juga mengikuti kehendak hatinya tentang menentukan air yang suci tanpa mencari tanda yang menunjukkan bahawa itu suci. Tak boleh. Dia kena usaha tengok bau dulu, rasa ke apa dah. Tengok hak mana dekat ni. Kalau saya mungkin kena tarik cicak kau tak ijtihad lah. Kalau air itu dipakainya tanpa melakukan ijtihad lebih dahulu atau tidak ada tanda yang menunjukkan kesuciannya, maka taharahnya tidak sah dengan air itu, dan sekalipun air itu dipakainya itulah air yang suci. Dia pakai agama tak sah. Begitu kita cerita bab kiblat pun kita juga benar dah. Kita tak cek molek dah pakai gigi. Boleh lah main ngadak dia. Pakai ngadak dah. Tak cek mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Tak boleh lah kena usaha dia. Demikianlah jika ia berijtihad dan dipakainya yang diduganya kuat tentang sucinya, kemudian ternyata salah dugaannya tadi, tidak sah taharahnya dengan itu kerana dugaan seperti itu ternyata salah, tidak dapat dipegangi. Ijtihad tak usaha ni suci kan tidak. Dia cek hak ni lebih suci, hak ni suci, hak ni kurang suci dak. Ni lah kali dah. Salah ijtihad dah. Lepas salah ijtihad mari orang lain. Dak ni hak cuma hak ada type tadi masuk ni. Dia royak boleh tak cicuk lah, tak tikus lah, tak gapur. Masuknya ni kita buat dia nah. Jadi dia buat try tu sikit je. Jadi dia katanya tak boleh dah tak. Jadi salah kena suci semula dengan air hak bersih. Basuh hak yang ambil tadi, jadi kena basuh najis dulu, lepas tu basuh ambil semaya dah, mula dah basuh semaya dah. Itulah kaedahnya. Itulah kita ambil pendapat mazhab kita lah. Kalau mazhab lain yang ataupun Imam Ghazali sendiri kita nampak tu cenderung kepada kalau sikit tak nampak najis ke apa, dia kira boleh lah dah. Kalau kira gitulah. Tapi muktamad dalam mazhab kita tidak gitu dah. Ini kena kalau sikit ijtihad, lepas tu dia betul-betul dah. Air tu suci baru boleh ambil semaya dah. Syahadana adalah bagi ijtihad itu 4 syarat. Kita nak ijtihad ni ada 4 syarat. Pertama, hendaklah ada pada tiap-tiap yang diijtihadkan itu halal atau mensucikan ia pada asalnya. Maka tidak sah ijtihad pada air yang mutlak yang serupa ia dengan air kecing yang hilang baunya, kerana bahasanya kemih air kecing itu tiada asal baginya pada mensucikan. Maka jika tiada diperoleh air yang suci menyucikan yang lain, hendaklah ditumpahkannya salah suatu daripada dua air itu atau dicampurkan kedua-duanya, kemudian maka tayamum ia dan tidak sah tayamumnya dahulu daripada menumpahkan atau mencampurkan dia, kerana ada sertanya air suci menyucikan dengan yakin. Ini kita payah berlaku ni. Tak apalah kita baca.
Pertama, hendaknya pada setiap yang ijtihadkan itu halal. Nah, kalau benda yang ijtihad ni benda jelas halal bukan najis lah. Atau menyucikan pada asalnya. Itu air lah hak suci pada asalnya. Nah. Maka tidak satu ijtihad pada air mutlak yang serupa dengan air kecing. Yang sudah hilang baunya. Nah. Asal dia air kecing. Dah lama-lama jadi macam air jernih. Nah. Itu tak boleh. Ijtihad kita tak boleh. Pasal asal tu air kecing. Air najis. Kerana air kecil itu asalnya tidaklah menyucikan. Maka kalau tidak diperbolehkan air yang suci lagi menyucikan yang lain, maka hendaklah tumpahkan salah satu dan dua. Dari satu dan dua ke satu dari dua. Tempat air itu atau campur kedua-duanya. Kemudian ia bertayamum. Tak kena tayamum dah. Dan tayamumnya tidak suci sebelum ia menumpahkan air itu atau mencampurkannya kerana masih ada air suci dan menyucikan yang diyakininya. Dengan yakin lah. Ni. Nak ilai yakin tapi memusnahkan air tak. Ia kena, kalau takut dia ada lagi kena ijtihad. Selagi ada air dah. Dia kata tak boleh, tak ada masa. Nak suruh tidak boleh, tak perlu ijtihad dah suruh. Tak ada, suruh yakin tak ada air tu, dia suruh air tu. Dia kata gitulah dah. Demikian juga tidak sah terhadap binatang yang disembelih. Jadi disuruh tu curuh air dah. Nak suruh kita ni tak bergantung dengan air, betul-betul kita ni tayamum dengan tak ada air sungguh. Gitulah dia kata. Dan demikian lagi tiasa ijtihad pada haiwan yang disembelih yang serupa dengan bangkai atau arak yang serupa dengan cuka atau air susu yang dimakan yang serupa dengan air susu yang tiada dimakan seperti air susu keldai dah. Jadi demikian juga tidak sahlah ijtihad terhadap binatang disembelih yang serupa dengan bangkai. Jadi sembelih termapuh dah atau tidak. Macam bangkai dah. Tak sah dah. Atau tuak atau arak yang serupa dengan cukur. Arak yang serupa dengan cukur. Lebih kurang dah. Arak pasal ke lepas. Jadi arak yang lama-lama yang akan jadi cukur dah. Jadi lebih kurang dah. Jadi was-was. Tak boleh nak tu lah. Tidak sah ijtihad dah. Agak kau cukur nak minum tak boleh begitu dah. Nak yakin cukur dah. Atau air susu dapat dimakan dengan air susu tidak dapat dimakan. Seperti air susu kedai dah. Kedai ni kedai kapung lah, bukan kedai liar dah, kedai kapung ni. Itu tidak boleh dimakan dah. Ada riwayat tu lah. Jadi tak boleh makan tu menyebabkan tak boleh ijtihad kalau kita nak pakai teka-teka gitu dah. Pakai yang ni ke bangkai ke tidak kita nak makan ni nak sembelih tak di bangkai ke mampus dah nak sembelih dah. Kecuali kita yakin tak dia mati lagi tengah nyawa kita sembelih dah. Dan dia mati tengah sembelih sebab sembelih dah. Apalah. Jadi benda tu tak boleh kita ijtihad guru ramai dah. Makan bangkai ataupun arak dengan cukur ni guru ramai pakai berkali arak berkali cukur. Agak-agak cukur dah. Tak boleh gitu dah. Air susu boleh makan air susu, tak boleh makan campur dah. Air susu kedai ke, susu lembu ke dah. Jadi tak boleh kita ramai pakai ambil dah. Gitu dah bagi dah. Yang kedua dah, hendaklah itulah syarat pertama tadi. Dia kata perkara yang diijtihadkan itu halal dan menyucikan pada asalnya. Benda tu asal je halal lah. Jangan benda asal tu haram. Benda tu asal je halal. Macam air tu air mutlak bukan air kecing ataupun benda tu bukan asalnya haram, arak ke apa dah. Yang ijtihad tu benda yang kita kata antara benda yang jelas haram lah, gitu tak boleh. Kedua, hendaklah yang diijtihadkan itu terbilang pada hakikatnya serta kekal keadaannya terbilang hingga selesai ijtihad. Maka tidak sah ijtihad pada dua tangan baju atau dua pun pecah kain yang kena najis salah satu daripada keduanya kerana ketiadaan berbilang. Ia pada hakikat melainkan jika diceraikan antara keduanya. Jadi dia kata kedua ni syarat ijtihad kedua, hendaklah yang diijtihadkan itu terbilang pada hakikatnya. Dan keadaannya berbilang tetap sampai ijtihad berakhir. Maka tidak boleh berijtihad pada dua tangan atau dua helai pakaian yang kena najis salah satu dan keduanya kerana tidak berbilang pada hakikatnya kecuali keduanya diceraikan. Dekat baju tu dua helai baju salah satu dan keduanya. Jadi
baju tu duduk sekali lah dah. Kena najis tu. Jadi kita pakai sekali. Jadi benda tu kira macam sekali lah. Kecuali kita cerah tu baru kita boleh tentukan hak ni tak ni. Kalau kira logik kena dua-dua lah. Pakai sekali ni. Kalau mecik kat mungkin kena baju kena kain sekali gitu lah. Kalau baju terutama baju labuh jubah ke apa dia. Demikian juga tidak boleh ijtihad pada yang berbilang yang tidak sampai selesai ijtihad seperti tertumpah satu-satu dari dua tempat air serupa tadi. Atau dihilangkan dahulu sebelum mengambil ijtihad. Maka tidak boleh berijtihad atas demikian itu. Maka hendaklah bertayamum. Dan bersolat dengan tayamum itu dan tidak mengqadakannya. Sekalipun tempat air kedua tidak ditumpahkan. Okey. Jadi. Dan demikian lagi tidak sah ijtihad pada berbilang. Yang tiada kekal ia hendaklah selesai ijtihad seperti bahawa tertumpah salah satu daripada dua air yang serupa itu atau dihilangkannya akan dia dahulu daripada selesai ijtihad, maka tertegahlah ijtihad pada yang demikian itu. Hanya hendaklah ia tayamum dan sembahyang ia dengan tayamum itu dan tiada diqada atasnya, dan jika tiada ditumpahkan air yang kedua sekalipun. Jadi kalau kita tak tumpah air pun benda tu tak perlu ijtihad dah. Kalau benda tu kita kata benda hak kita memang jatuh lah. Memang benda tu macam najis tu. Macam waswah yang kita sikit sangat dah. Kemungkinan besar. Istilahnya mudahnya kemungkinan besar kena dah najis dah. Tadi buat contoh pakaian dah. Tapi kita bicara about air. Air tu memang kena, air tu tumpah sungguh. Air tu memang kena sungguh air najis kan. Jadi kita nak ijtihad gapo lagi nya. Tak nanti ke waktu apa memang itu kemungkinan besar lebih daripada 70% ya, kita kata 8% 9% najis, maka tak usah duk cara, tak usah tumpah, tak usah bicil lah bab najis hak tadi ke waswah dah. Tak usah yakin tak ada air suci tu baru kita tumpah je kata saat ni dah. Betul muhak ni tak ada lebih kurang tak ada waswah lah, memang kita rasa habis 90% 90% najis dah ini. Jadi kita wajibnya tayamum saja dan sembahyang. Dan tak perlu qada. Sebabnya seolah telah sampai hak keyakinan bahawa itunya adalah najis. Okey, habis tu syarat kedua. Jadi dia kiranya syarat kedua tu kita memang waswah lagi. Ada dua kemungkinan lagi. Kalau tak ada dua macam tak ada kemungkinan dia tu, maka tak perlu lagi waswah, tak perlu ijtihad. Memang tu tayamum lah. Tak payah guna habis sembahyang, buat bersuci dah. Kita bincang siapa syarat ni, lepas tu kita tengok hasyiah je lah. 3. Hendaklah ada pada yang diijtihadkan itu tempat bagi alamat, itu seperti air dan benda yang cair dan bejana dan kain dan barang sebagainya, maka tidak sah ijtihad pada yang tiada padanya tempat bagi alamat. Seperti bercampur perempuan mahram dengan berapa perempuan yang halal. Kerana tiada halal ni ajnabi dah. Kerana tiada pada demikian itu tempat bagi alamat, dan jikalau bercampur isteri seseorang atau gondeknya dengan segala perempuan yang ajnabi dan serupalah atas sekalian mereka itu, tiadalah sah ijtihad pada yang demikian itu. Dan wajib atasnya menjauhi sekalian mereka itu, maka janganlah diwat'inya, disetubuhinya akan seorang jua pun daripada mereka itu. Ini syarat ketiga pula dah. Tadi biar tentu waswah dah. Biar ada benda yang kita boleh pilih antara dua perkara. Kalau tak ada pilihan dah, memang tak payahlah tu. Okey, yang ketiga ni dah. Hendaklah diijtihadkan itu, kita nak ijtihad itu berpunyai tanda alamat seperti air, zat cair, tampayan, pakaian dan sebagainya yang dapat dikenal. Kita boleh kenal dah. Kerana itu tidak boleh bertahadap yang tidak ada tandanya, seperti ya buat contoh lain. Kita ni bicara air tapi buat contoh lain lah. Tidak ada tanya seperti para muhrim yang bercampur-campur dengan perempuan yang bukan muhrim. Bukan muhrim mahram benar lah. Muhrim itu kan, muhrim itu lagi haji. Sepatutnya betul itu lihat muhrim kan. Seperti para mahram yang bercampur dengan perempuan yang bukan mahram, ajnabi lah, halal lah. Dan seperti ini tidak ada tanda yang mengenalnya. Jadi takut tukar. Nah, kita tak tahu mana so adik-beradik, mana so gitu dah. Campur adik-beradik susu ke apa, campur habis kan. Kalau bercampur isteri atau gondeknya dengan berapa orang perempuan lain, dan semuanya serupa, maka tidak boleh berijtihad dan memilihnya. Bahkan suami wajib menjauhi semuanya dan semua perempuan itu, dan janganlah ia mengadakan senggama setubuh dengan salah seorang daripada mereka itu. Jadi tak boleh kita kata nak setubuh ni
dari rumah tu gelak, terutama gelak capu macam-macam roti tu punya orang apa ada dah. Bila kita berada kita tak pakai kita tekor lah, pakai ambil lah. Tak boleh. Benda tu tak boleh, haram. Yang keempat ni. Syarat keempat dia. Hendaklah ada zahir alamat yang menunjukkan atas yang kenajisan seperti tinggal tertutup. Nah. Tidak tertutup ni. Benda najis seperti yang tanggal tutup tak tutup lah dah. Berjananya atau kurang airnya atau berubah ia atau ada bekas yang terpercik pada mulut berjana itu atau ada bekas tapak kaki anjing yang hampir kepadanya atau barang sebagainya. Maka jika tiada zahir baginya alamat-alamat tanda-tanda, tiadalah harus mengamalkan dengan ijtihad, hanya hendaklah ditumpahkan kedua air itu atau dicampurkan keduanya, kemudian maka tayamum ia jika tiada diperolehnya air yang lain yang suci yang menyucikan dengan yakin. Ila 4 syarat bagi ijtihad, maka 3 syarat cakap ni dah. Jadi sininya keempatnya hendaklah tanda itu nyata menunjukkan terkena najis, umpamanya tempat yang tidak tertutup. Jadi kalau tempat itu kita tutup, jadi macam kita tak masuk dah, tak cicak ke apa dah. Tu tak perlu istihad lah, memang boleh lah. Ataupun air ni kurang dari 2 kolah. Biar tentu dari 2 kolah. Kalau air tu banyak, tak suruh istihad lah. Memang selagi tak berubah warna dia. Suci lah. Tak ada bicar kita bicar ni kurang daripada 2 kolah. Atau airnya berubah atau ada bekas percikan air pada mulut tempayan itu. Percikan tu lah. Atau ada air nampak berubah. Nah. Berubah jadi najis, tak payah istihad lah. Atau ada bekas percikan air. Air apa nak? Tengok kitabnya. Ada percikan air najis pada mulut tempayan. Atau ada bekas telapak kaki anjing dekat tempayan itu. Jadi kalau air tutup, bekas tutup, tak mungkin lah kena tahik. Gapa-gapa dah. Tempat air lebih daripada 2 kolah, tak ada masalah. Hak kurang daripada 2 kolah kita bincang ni. Atau airnya berubah. Baru kita nak bincang lah. Atau ada bekas kalau kita tak ada tanda-tanda tu, tak berubah air. Okay, suci lah. Atau ada bekas percikan air pada mulut tempayan, percikan air lain lah. Nampak air. Air ni air pun air kecil ke air berok ke dah. Atau ada bekas telapak kaki anjing dekat tempayan itu dah. Ada air kaki tapak kaki anjing ni mungkin minum dari bekas ni. Kalau tandanya tidak nyata dan tidak boleh melaksanakan ijtihad, tapi hendaklah tumpahkan kedua tempayan air itu, atau kedua tempat itu dicampurkan, maka ia boleh bertayamum. Kalau air itu campur jadi lebih dari 2 kolah, boleh ambil semayang. Tapi kata cukup, dia kata kalau basuh tumpahlah macam tadi dah. Maka ia boleh bertayamum jika ia tidak memperoleh air yang suci lagi menyucikan. Gitulah dia kata dah. Okey. Okay, inilah 4 syarat bagi ijtihad. Maka tiada syarat. Yang pertama iaitu syarat sah ijtihad. Manakala diperoleh ketiganya, sahlah ijtihadnya. Dan jika tiada diperoleh ketiganya atau salah satu daripadanya, tiadalah sah ijtihadnya. Adapun syarat yang keempat, maka ia bukan syarat sah, hanya adalah ia syarat bagi harus mengamalkan dengan ijtihad juga. Syarat kita nak beli ijtihad lah. Jadi inilah 4 syarat ijtihad. Kalau 3 syarat pertama ialah syarat sahnya ijtihad. Yang sah artinya ketiganya didapat, bolehlah diijtihadkan. Dan kalau ketiganya tidak dapat atau salah satu tidak dapat, maka ijtihad itu sah. Jadi kita kena cukup syaratnya. Pertama apa kita kata ni, asal tu benda tu air mutlak lah. Kalau air tu asal air kecil, halal, haram tak boleh lah dah. Jadi tu pertama kita baru kita ijtihad. Yang keduanya, kita boleh pilih dia. Ada 2 perkara. Kalau tak ada, dia memang campur dah sikit sebanyak campur dah, tak boleh lah ijtihad, memang tak boleh langsung lah. Ketiga, ada perkara yang kita boleh cek tanda alamat. Tanda alamat, ni bekas ni ada kaki anjing, bekas ni tak ada kaki anjing ni. Barulah kita ijtihad dah. Kita anggap kena dekat dengan kaki anjing tu lah, kena minum kain ni. Gitulah ijtihad dah. Keempat, jadi 3 perkara ni
syarat sah. Kata ada tanda-tanda gini tak boleh ijtihad dah. Yang keempatnya benda tu syarat lah. Air kurang 2 kolah, kalau benda tu lebih daripada 2 kolah tak payah lah, tak ada masalah ni. Tepai tu tutup, tepai tutup lagi tutup, kita anggap memang boleh anjing nak jilat kau ataupun taik cicak kau taik gapo jatuh kau tak boleh lah pasal ada penutup ni, tak ada masalah. Jadi kalau benda tu tak ada baru kita kena ijtihad, ni baru kita harus ijtihad dah. Itulah. Habis itu kita bincang kat ni dulu. Untuk kitab Sabilan Muhtadi kita tengok hasyiah. Hasyiah dia Shiratal Mustaqim nah. Hasyiah dia tepinya kitab ni panggil As-Shiratal Mustaqim lah dah. Syekh Allamah Maulana Al-Alim Allama Syekh Nuruddin Ajlani bin Ali Al-Hasanji dah. Bin Muhammad Hamid Ar-Raniri dah, daripada ulama Aceh. Okey, kita baca. Okey, lebih kurang lah, cuma dia ada kadang dia bubuh nota tepi ni dia kata benda yang tidak diterangkan oleh kitab ni yang baginya penting juga dah. Okey, ada pun yang tidak sah ijtihad apabila serupa air yang mutlak dengan air mawar. Berangkal hendak ia mengambil wuduk, maka diambilnya segala pada air yang mutlak dan segala pada air mawar itu. Jadi air mawar ni kira macam tak boleh ambil semuanya tak. Jadi ada sah ijtihad ni. Jadi barangkali hendak yang mengambil wuduk, maka diambilnya segala pada air mutlak dan segala pada air mawar itu. Jadi dia tak boleh ijtihad. Kalau benda tu tak jelas kan itu dah. Dan demikian lagi tidak sah ijtihad jika serupa air dengan air kencing lah atau barang sebagainya yang asalnya najis. Barangkali ia hendak akan tayamum, maka hendaklah dicampurkannya atau dibuangkannya salah satu daripada keduanya, maka sah tayamumnya. Jika tiada demikian, maka tiadalah sah tayamumnya. Jadi kena buat dulu kalau ataupun tadi tak ada pilihan dah, mungkin air kecing ke apa dah. Sebenarnya benda detail lah benda kalau kita kira lebih kurang lah dah. Masalah umpama apabila seorang perempuan yang tiada harus nikah dengannya, maka bercampur ia dengan segala perempuan yang haid, iaitu perempuan ajnabi lah, hingga samarlah sekalian mereka itu, maka tak kala itu tiadalah sah ijtihadnya. Jadi tak boleh ijtihad kalau benda tu campur. Nak setubuh nak bini dia campur dengan orang lain, kau tak tahu mana son dia gelak dah. Tak boleh. Dia kata tak apalah kita ijtihad, tak boleh. Jadi haramnya. Adapun hukum seorang berbuta pada perintah ijtihad seperti orang yang melihat jua, seperti didengarnya suara atau diketahuinya dengan kurang air atau benda yang cair atau cenderung berjana atau tanggal tutupnya dah, tertanggal tutupnya. Jadi dia tengok hak mana lebih kurang dah. Jadi orang buta pun ijtihad juga dia kata. Bermula apabila seorang yang adil lagi kafir kapan ciaan pada cairnya. Jikalau perempuan atau sahaya sekalipun, jika dikhabarkannya pada syarat akan air yang kena najis atau sesuatu yang lain serta dinyatakan sebabnya, atau ada yang mengkhabarkan itu faqih yang muwafaqah dengan mazhabnya lagi mengetahui segala hukum air, jikalau tiada dinyatakannya sebabnya sekalipun, maka wajiblah percaya akan khabarnya itu. Jadi kalau orang kaya ni air cuti, tak cuti kita nak percaya, tak kira lah hamba kau kapi kau apa dah, kita percayalah dah. Kita payah lah nak usul-usul dah. Kita kira percaya lah dah. Tapi jika dikhabarkan oleh orang yang bodoh atau orang yang laban mazhabnya dia, maksudnya orang kita capu kau mazhab, dengan tiada nyatakan sebabnya, maka jangan dipercayainya akan khabarnya itu. Demikian lagi. Jadi mazhab ni kalau kita percaya, yang mazhab pun gitu sebenarnya. Mazhab apa ni, mazhab ustaz dia mengajar dia lah. Ustaz dia mengaku mazhab Syafi'i pun, yang mengajar mazhab lain pun nak agak moga anak murid jahil tak tahu kepala aku nak. Jadi kena pakai, kena percaya ke ustaz dia nak. Nak agak itulah kita apa ni dah. Jadi kalaulah, tapi janganlah ustaz tu
Bodoh ni. Waduh, kok ustaz bodoh. Dia nanya dia jahit okey ustaz ni nak. Ngaji apa pondok je tapi jenis benak lagi nak kan. Jadi kita tak boleh pakai buah dia. Gitu lebih kurang dah. Dan demikian lagi jangan percaya akan khabar kanak-kanak dan orang yang gila dan orang yang fasik dan kafir, melainkan jikalau dikhabarkan mereka itu laban daripada orang gila, maka sampai khabar itu hingga mutawatir atau dikhabarkan mereka itu akan perbuatan dirinya mereka itu, maka dikabulkan terima khabar itu daripadanya. Tapi kata kalau ada hujah ataupun mama tak bukit sore dah. Kafir pun ramah banyak benda tuntut suci ke apa dah. Ada bukti-bukti maka kita boleh pakailah bukti suci dah. Okey, setakat tu sajalah perbincangan kita untuk hari ini tentang nak ijtihad dah. Nak tentukan najis tak najis, nak ambil asmaya atau tak ambil asmaya. Panjang perbahasan saya dah. Ni kita tak jauh je ginilah. Detail sangat ni. Orang ngaji kita pergi pondok ni kena cerdik sikit. Kalau tidak kat bengong gitu tak faham pasal dah. Jadi sebab itu kena cerdik sikit nak ngaji baca nak faham molek. Pasal perbahasannya dakik dalam dah. Detail sangat perbincangan dia dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.